A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara, barisan diberi kehormat, datin-datin, puan-puan dan tuan yang dikasihi sekalian. Lelaki tak ramai kan, macam mana lelaki dah lah tak ramai, sibuk pula nak jadi perempuan. Fenomena akhir zaman kan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dengan tajuk yang sangat unik, andainya aku pergi dulu sebelum. Ini adalah merupakan tajuk yang dipetik daripada kitab Eliket. Kitab Eliket, andainya aku pergi sebelum. Kalau kita meneliti pada bait-bait lagu tu, andainya aku pergi dulu sebelum, janganlah kau bersedih hati. Andainya aku tiada lagi di sisimu, janganlah kau memencil diri. Bayangkanlah masa-masa bahagia, semasa engkau dan aku bermesra di langit biru, di waktu kasih berpadu. Andainya engkau pergi dulu sebelumku, mestikah aku hidup melara? Andainya engkau tiada lagi di sisiku, mestikah aku kecewa? Ku percaya kau selalu di sisiku, walaupun jasadmu tiada. Macam ku percaya kau selalu di sisiku, walaupun jasadmu tiada. Walau di mana kau berada, kasihku takkan berubah. Di pohon cemara ku ukirkan kata cinta, bulan tersenyum dan bersinar, berguguran daun jatuh lembut ke rambutmu, meraihkan suasana indah. Di sini ku berjanji di saksi rembulan, andainya ku pergi dulu, jikalau ku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. Wah, itulah kan. Pertama, kalau pergi dulu jangan sedih, dia cakap kan. Jangan sedih. Macam mana tak sedih? Dia mati macam tu je, apa pun tak selesai, hutang tinggal kat kita, macam mana tak sedih? Andainya aku tiada lagi, jangan memencil diri. Memang kena pencil diri kan. Kalau meninggal, nak pula orang lelaki mati dulu, orang perempuan dia kena duduk rumah. Kalau boleh dia tak bercampur dengan orang sampai bulan 10 hari kan. Make-up pun tak boleh. Kalau betul lah dia bekerja, dibenarkan kerja boleh, itu pun light aja make-up, janganlah muka teruk mana kan. Ini baru seminggu menyalo lipstick kan. Macam tu lah, nak memencil diri. Bayangkanlah masa-masa bahagia, tak rapik tu, sedih. Ingat masa bahagia lagi sedih. Semasa engkau dan aku bermesra di langit biru, kan bohong tu. Bermesra ke langit biru kan, di waktu kasih berpadu. Andai kau pergi dulu sebelumku, mestikah aku hidup melara? Mestikah aku kecewa? Ku percaya kau selalu di sisiku, walau jasadmu tiada. Percaya boleh percaya kan? Jadi ini adalah syair-syair nak bagi tahu tentang apa ni? Tentang apa ni? Pergi dulu sebelummu ni tentang apa? Mati payah mana fikir-fikir lama-lama, payah mana kan, tentang kematian kan. Pergi dulu sebelummu. Kita tak tahu siapa mati dulu. Kita nampak orang tu semput kan, kat hospital, kita lalu, aku rasa tak besok lusa tu, kita cakap kan. Sekali kita mati dulu, dia baca Yasin untuk kita, cakap apa kan. Jadi
Kalau kita tengok, mati itu pasti, tapi bila kan? Dan jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Ada satu ceramah di Wangsa Maju, saya pergi, sepasang suami isteri datang. Dia datang lewat, dia datang lepas isyak, sebab dia ingat ceramah lepas isyak. Saya ceramah lepas maghrib, dia datang, ya Allah Ustaz, lama betul nak jumpa Ustaz, saya terlewat lah Ustaz, saya ingat ceramah lepas isyak, rupanya lepas maghrib. Mam lepas maghrib pun. Itulah, tak apalah, dapat jumpa Ustaz ni, itulah dapatlah saya laksanakan hajat anak saya nak jumpa Ustaz. Mana anaknya? Anak saya dah meninggal Ustaz, kata. Anak dia minat sangat dengan Samsul Debat, tapi tak sempat tunggu ceramah tu, anak dia dah meninggal. Anaknya umur berapa tahun? 11 tahun. Meninggal macam mana? Dalam tidur. 11 tahun meninggal dalam tidur. Dia tiap-tiap malam tengok video Ustaz, tapi bukan itu sebab dia mati. Jangan kau sebah-sebah nak kau nak mati, kau tengoklah video dia hari, bukan macam tu. Maksudnya kebetulan dia memang tengok video majlis ilmu, mungkin Ustaz lain pun dia tengok lah kan. Selamat datang. Jadi mana kata siapa-siapa pun boleh mati kan. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, baginda bersabda, orang yang cerdik, yang berakal adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah imannya adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah bahawa Allah akan mengampuni dosanya. Berkata Abu Isa, hadis ni ada merupakan hadis hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi semua orang yang beriman, yang cerdik dan benar-benar berakal, apabila dia sedar dia akan mati, dan bukan saja sedar, bersedia pula dengan kematian dia. Tu sebabnya kalau kita tengok malaikat maut ni, bila dia cakap dengan Nabi Yaqub, kalau kita cek dalam buku kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, Nabi Yaqub tanya, kalau kau nak cabut nyawa aku, kau bagilah aku tanda-tanda dulu, janganlah kau cabut je nyawa aku. Sebab Nabi Yaqub ni selalu diziarahi oleh malaikat maut. Bila malaikat maut datang, dia tanya, kau nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Aku nak ziarah kau, wahai Yaqub. Hari ni kau nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Aku nak ziarah kau. Sampailah satu hari, sesungguhnya hari ni aku datang, aku nak cabut nyawa kamu. Terkejutlah Nabi Yaqub kan? Bukankah kau kata dulu kau nak hantar 3 utusan, kau nak bagi tanda dulu? Sesungguhnya aku dah bagi dah 3 utusan. Apa utusan? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum rasa tu? Dah ada belum? Badan yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada ke belum? Dah. Yang kedua, badan kau yang tegak dulu dah mula menjadi bongkok. Ada belum? Dah. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Dah. Kalau dah ada tu standby lah kan. Tak susah, soalan bocor kan. Soalan bocor, baring saya siap tu, malam-malam tidur kan. Ni kalau aku mati malam ni, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, mengucap saya siap, baru steady kan. Ini belum tidur, besok IKEA kan, dah fikir kan, esok sini, panjang cerita-cerita. Itu sebabnya dalam kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, Allah melarang kita panjang cerita-cerita. Panjang cerita-cerita tu macam mana? Kau tengoklah nanti hujung tahun ni rumah aku siap macam mana rupa dia. Belum tentu lagi hidup hujung tahun kan. Panjang cerita-cerita lah. Kau tengoklah minggu depan aku buat jamuan macam mana. Kita potong kek besar, confirm ke hidup lagi minggu depan. Nabi pesan, kalau kamu hidup pagi jangan cerita-cerita hidup pada waktu petang. Kalau hidup pada waktu petang jangan cerita-cerita hidup pada waktu malam. Kalau kamu hidup pada malam ini jangan cerita-cerita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Anggaplah ni hari terakhir kita. Macam contohlah kita tengah-tengah duduk dengan tiba-tiba terdengar bisikan kat telinga, kau mati besok. Contoh kan, kita terdengar macam tu kan, agak-agak apa jadinya? Tak balik dah. Duduk sini tak balik ke? Tak, baliklah.
So orang lain balik, makan. Tak nak makan. Minum. Dunia semua tu. Dunia semua tu. Pandai pula dia kan. Iyalah, dengar. Kau mati besok. Dengar. Terdengar bunyi tu. Mulalah. Dan kebiasaannya, ada pandangan menyatakan 100 hari sebelum mati tu memang dia dah tak rasa, tapi dia tak boleh nak cakap dengan orang. Dan bila orang yang rapat dengan dia, dia akan nampak tanda-tanda tu. Bila dah tak ada, buta ingat. Iyalah, patutlah aku dah cakap itu ceramah, jangan duduk belakang. Contoh. Saya tak cakap siapa ni contoh. Contoh kan. Ya, dia, aku dah kata jangan cari tiang, dia cari tiang juga. Contohlah. Contoh. Saya tak cakap sesiapa. Dia ada je. Itulah, jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati. Jangan tak baik. Kita tak boleh cakap macam tu. Syirik seolah-olah ada benda lain pula nak cabut nyawa kita. Jangan tau. Lalu bawa hampaian, lambat dapat jodoh. Janganlah, jangan terantuk kepala, hantuk balik nanti mak mati. Dia hantuk kepala kan. Lepas tu kena hantuk balik semula kan. Hantuk kali kedua tu langsung mati. Sebab yang kedua tu lagi kuat daripada yang pertama kan? Kemudian bermuhasabah, ingat itu sebab tak ada. Kalau kita boleh fikirlah kematian kita, hebatlah. Sebab kalau kita tengok ada satu hamba Allah ni di Malaysia, dia boleh tak beli satu tanah, dia wakafkan untuk ayah dia. Untuk arwah ayah dia, dia beli satu tanah, wakafkan buat masjid. Tanah saja 5 juta, kos pembinaan masjid 50 juta. Lepas tu dia ingat, alamak, ada halang-halang tu, saya wakaf untuk saya lagi. Ada tak tanah kosong lagi? Dia beli satu tanah lagi 6.5 juta. Dia bina masjid tu 100 juta lebih. 100 juta lebih. Dan dalam masjid tu ada satu petak dah khas, dia kata kalau aku mati besok situ tanam. Dan dia pesan jangan beritahu kat orang yang dia sumbangkan. Tapi orang baik orang tahu juga. Lepas tu dekat Langkawi pun dia buat satu masjid, dia wakaf untuk isteri dia. Bayangkan, dia siap booking petak dia tu, siap kan. Pengurusi khairat kematian dekat sini pun tak booking lubang kubur. Bayangkan, dia dah siap satu petak untuk dia. Nampak tak? Itu sebabnya sekarang ni taman-taman perumahan baru banyak naik. Masa saya bekerja jadi legal advisor dulu, kita letakkan syarat. Bincangan kerajaan negeri letakkan syarat pada pemaju-pemaju perumahan, jangan buat tempat orang hidup ya. Tempat orang mati pun kena fikir sama. Jadi bila dia naik dia taman perumahan baru, dia mesti reserve dengan tanah kubur sekali. Tanah kubur kita kritikal tau. Besok kau tanam berdiri besok di tangga yang tidur sana mati macam tu kan, macam mana kan. Yang dah tak ada tempat, tanah dah tak ada kan. Kan? Jadi dia kena reservekan. Kalau dia tak boleh nak reservekan sebab tanah dia tak sesuai dan sebagainya, dia kena bayar certain amount pampasan daripada kerajaan negeri. So kerajaan negeri akan tebus beli tanah-tanah kat tempat lain untuk jadikan sebagai tanah kubur. Tu sekarang. Kemudian ingatlah pesan Sayyidina Umar Al-Khattab, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan, dan persiapkanlah diri kamu untuk hari perhitungan yang besar di hadapan Allah Maha Agung, kerana perhitungan seseorang kamu akan menjadi ringan di akhirat nanti bagi seorang yang sentiasa menghisab dirinya ketika di dunia. Itu sebab Nabi sebut dalam satu hadis qudsi yang mana Allah bagi tahu apa? Sesungguhnya aku tidak memberikan 2 keamanan dan 2 ketakutan, tapi sebaliknya aku memberikan 1 keamanan dan 1 ketakutan. Maksudnya apa? Barang siapa yang takut dariku di dunia, akan ku amankan dia di akhirat. Barang siapa yang aman dariku di dunia, akan ku takutkan dia di akhirat. Allah Ta'ala beritahu macam tu ya. Maknanya kalau dia senang-senang kat dunia ni, dia tak ada apa-apa, dia takut, Allah akan takutkan dia di akhirat. Tapi siapa yang memang dah takut atas dunia, takut pada Allah, Allah akan amankan dia, tenangkan dia di akhirat. Macam tu. Mereka berangan-angan kepada Allah dengan angan, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga, akan mengampuni dosa-dosanya, suka menangguh-nangguhkan istighfar dan taubat kepada Allah. Maka itu juga dihalang, dilarang dalam agama kita. Berangan-angan je, aku rasa okey. Kan ada yang cakap, tak apa weh, kita kan umat Nabi Muhammad, macam mana pun lalas mesti masuk syurga. Confident dia. Macam mana pun mesti masuk syurga punya. Masalahnya boleh tahan ke neraka tu kan. Bayangkan ketika Nabi dulu didatangi oleh Jibril. Jibril datang, muka Jibril tu pucat lesi. Kenapa kau wahai Jibril?
wahai Muhammad, tadi sebelum aku turun aku nampak bagaimana Allah memerintahkan malaikat yang menjaga neraka supaya menyalakan api neraka selama 1000 tahun. Bayangkanlah warnanya daripada merah menjadi hitam, kemudian dinyalakan selama 1000 tahun sampai jadi putih. Bayangkanlah punya lamanya dibakar sampai macam tu. Bayangkan nyalaan dia. Kemudian kalau terbuka lah sedikit pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, nescaya akan hancurlah dunia ni. Sebesar lubang jarum. Bayangkanlah percikan api neraka. Percikan tu percik macam kita bakar lemang kan ada percik-percik kan. Tapi ni bukan api lemang ni, api neraka. Api neraka punya percik, ingat percik api neraka. Kemudian kita combinekan pula, ambil api-api paling panas dalam dunia ni. Malaysia hantar api paling panas, Filipina hantar api paling panas, seluruh dunia himpunkan api yang paling panas, kan, tak boleh lawan 70 kali ganda panasnya daripada percikan api neraka. Macam mana tu? Percikan dia 70 kali ganda lagi panas daripada himpunan api paling panas kat dalam dunia. Macam mana cerita? Itulah keadaan dia kan. Pak, kita ni cerita neraka, kalau zaman Nabi lu cerita neraka dah ngigil takut dah, kita boleh senyum lagi okey tu kan. Neraka macam tu macam tu kan. Macam tu maknanya orang tu beriman lah tu agaknya kan. Macam tu. Dan ada kadang-kadang kawan-kawan kita meninggal tiba-tiba, ada tak? Aduh, macam saya cerita tadi 11 tahun tiba-tiba stroke. Dan kalau fikir-fikir balik, tidak ada sebab untuk menyatakan apa yang berlaku pada kawan-kawan kita yang mati sebab sakit, mati tiba-tiba tu takkan berlaku kat kita kan? Ada tak sebab macam aku takkan jadi macam tu je. Berani cakap kawan tu meninggal tengah bawa kereta. Kita tengok kalau buka dekat dalam YouTube tu, buka tajuk kan, kita type tajuk sudden death, cuba tengok tengah baca berita, bab jatuh, tengah makan jatuh, bersanding mati, baru pegang mati, terperanjat tengok perempuan yang tua dapat kahwin bini muda, bini berbuka butang satu, mati belum apa lagi dah, tak sampai apa pun lagi. Cakap apa? Kalau Allah Ta'ala kata mati, matilah kan. Itu sebabnya Syekh Ibrahim Adham kata apa? Syekh Ibrahim Adham kata, kalaulah kamu nak buat maksiat, dan kamu jawab dulu 5 soalan ni. Boleh jawab 5 soalan ni, buatlah maksiat, kata Syekh Ibrahim Adham. Apa soalan? Pertama, dia kata, cari tempat yang mana Allah tak nampak kamu. Cari. Ada tak? Mana ada. Yang kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain. Boleh? Tak ada, semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah, duduk tempat lain. Ada satu tanah berbuka kat padang tembak, itu pun Allah punya. Yang keempat, waktu malaikat maut datang nak cabut nyawa kamu, minta tangguh. Macam ni lah, aku sibuk nak dengar ceramah ni, besoklah datang. Boleh tak? Tak boleh. Tak lambat, tak cepat, sesaat, on time dia akan datang. Dan yang kelimanya, bila kamu nak dimasukkan ke dalam neraka, kamu minta tangguh dulu, bagi aku ibadah dulu, nanti kau tentukan aku masuk syurga, kau masuk neraka. Boleh tak? Tak boleh. Jadi jangankan 5, tak ada satu pun boleh jawab sebenarnya. Akhirnya kesimpulannya, jangan buat maksiat. Nabi je special boleh minta tangguh dengan malaikat maut. Kalau ikutkan Nabi boleh, sebab Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat maut waktu nak cabut nyawa Nabi. Allah Ta'ala beritahu, wahai malaikat maut, kau pakai lawa-lawa sikit, handsome pakai. Kau nak jumpa kekasih aku, pakai elok-elok. Sampai ke rumah dia, kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk, kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam tu Allah pesan. Itu Nabi boleh lah macam tu. Kita tak dapat, tiba-tiba dah depan muka dah macam tu ya. Ya. Jadi pada ketika itu dia datang, dia bagi salam. Bila bagi salam kan, anaknya Fatimah kata, tak pernah kulihat orang tu, tapi pakaiannya kemas, mukanya bercahaya, mukanya macam bengis, tapi mukanya cantik, tapi macam bengis sikit kan. Lepas tu beritahu dekat Nabi. Nabi kata apa? Ketahuilah anak andaku, ketahuilah wahai putriku, sesungguhnya itulah yang akan mengurangkan nilai jemaah, itulah juga orang yang akan mencabut segala kelazatan dunia. Itulah malaikat maut. Menangislah Fatimah. Sebab apa? Dia dah tahu, dah dekat dah masa ayah dia. Suruhlah dia masuk, jemput masuk. Kita malaikat maut depan rumah, panggil masuk tak?
Bagi masuk tak? Tak saja nak banci tengok bawah orang rumah ni. Tak berani tuan-tuan kan? Tak berani. Jadi sejujurnya kita tak boleh jumpa. Apa sebabnya kalau kita ni tak boleh dicabut nyawa macam orang lain? Kita akan dicabut nyawa juga. Kita akan mati juga. Kadang yang tak sangka-sangka pun mati. Kan? Kita nak mati pun mati, kita tak nak mati pun tetap mati. Kan? Kita berani mati. Tak berani pun mati juga. Macam mana? Sakit mati, tak sakit pun mati. Kan? Ada orang tu elok ada jalan sehat, buk jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam jam tu. Oh, ingat mati dah ni, lubang ni dalam betul, ingat mati dah ni. Bomba dah penyelamat, tarik pakai tali, tarik, tengok si nadi ada lagi, hidup dah lagi, ingat kan mati, hidup lagi. Tapi dia tak sedar. Bila dia sedar, steady bang, kenapa dia nak kalang kabut, kenapa abang jatuh dalam lubang tadi dalam bang, tapi abang tak mati, hebat bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati. Nampak tak? Jadi mati bukan sebab yang kita fikir. Nabi waktu dengan malaikat maut nak cabut nyawa tu, Nabi tanya, mana Jibril? Jibril tak datang ke? Nabi tanya. Yang tanya Jibril mana? Sebab apa? Jibril tahu dah malaikat maut nak cabut nyawa dia, tapi Jibril dah menyuruh siap-siap sebab tak sanggup nak tengok Nabi nak kena cabut nyawa ni. Tapi sebabkan dah tanya tu, Jibril mana? Muncul Jibril, aku di sini wahai Muhammad. Dia kata, tak ada ke berita gembira untuk aku, kau hiburkanlah hati aku ni. Nabi tanya, wahai Muhammad, jangan kau risau, bidadari dan malaikat semua sedang menghias syurga nak sambut kau dah ni. Maha suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Ada tak berita lain yang boleh sejukkan, boleh hiburkan hati aku ni? Kau hiburkanlah hati aku. Kau jangan risau, malaikat yang bidadari semua berbaris beratur semua nak menyambut ketibaan kau di syurga. Syukur Maha suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nabi nak dengar pasal apa? Nabi nak dengar pasal umat dia. Akhirnya bola Jibril cakap, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah umat lain masuk ke dalamnya. Barulah Nabi tersenyum, Alhamdulillah. Kemudian Nabi panggil malaikat maut, hampirlah kepada aku, kau cabutlah nyawa aku. Macam waktu Nabi dicabut nyawa, bayangkan Nabi kekasih Allah, Nabi pun sakit. Ya Allah, sakitnya ya Allah. Nabi kata, ni Nabi ke kasih Allah ni sakit? Kita yang tak berapa ni macam mana? Kan? Masa tu apa yang Nabi sebut? Ya Allah, sakit ni ya Allah, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Fikir umat lagi. Ya Allah, Nabi doa, ya Allah, kau berikanlah semua kesakitan umat aku tu kepada aku, biar aku tanggung ya Allah, supaya jangan umat aku sakit macam aku. Nabi minta. Itu sebabnya doa Nabi ni kan, doa Nabi ni Allah dengar. Itu yang dikatakan, bila kita mati besok akan dicabut nyawa, sakit tetap sakit, tapi 2/3 tu Nabi dah ambil. Dikatakan 2/3, sakit tu tinggal 1/3, tetap sakit, tapi Nabi dah ambil dah 2/3 doa Nabi tu. Nabi nak tanggung untuk umat dia. Macam itulah sayang Nabi kat kita. Jadi tak patutlah kita tak sayangkan Nabi. Jadi apa persediaan kita nak buat, nak cakap pada diri kita ni sebelum mati ni, sebelum orang yang kita nak tinggalkan ni. Sebab Jibril pernah beritahu pada Muhammad, dia beritahu kepada Nabi kita, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Confirm. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Sayang macam mana pun kamu akan berpisah. Berpisah atas dunia satu hal, tapi kalau tak berpisah pun sampai masa kematian akan memisahkan kita. Kita lihat saja apa yang terjadi pada Emir dan juga Khalish. Tak sempat mati dah terpisah. Kan, saya tak tengok orang share dan TikTok. Kan macam itulah kan. Berpisah atas dunia. Kan? Tapi mati pun berpisah juga sebenarnya. Sayang, aku sayang dia macam mana? Pisah juga. Sayang mak kita pergi dulu.
Kadang-kadang anak pergi dulu pada mak, ada juga. Aku ingat dia mandikan jenazah aku pula mandi jenazah anak aku. Ada kan. Baru-baru ni raya lagilah terasa. Siapa yang dah tak ada mak tak ada ayah memang terasa betul bila raya. Cakaplah macam mana pun, walaupun dia dah 50 tahun tak ada mak, terasa tak ada mak. Maknya meninggal sejak kecil lagi, terasa setiap kali raya. Betul tak? Macam mana? Itulah hidup. Maka apa ayat pertama nak kita cakap? Aku bukan milikmu. Andainya aku pergi dulu sebelummu. Jawab, apa dah? Pergilah kau. Sebab apa? Sebab aku bukan milikmu. Contoh kan, yang selalu kita tanya kan? Kita tanya. Tanya, puan, jam tu jam siapa? Apa jawapan kita katnya? Kita tanya, jam tu jam siapa? Apa jawapan kita? Kat tangan kita tu kan? Kita jawab jam siapa? Jam saya. Sampai soalan kedua, tangan tu siapa punya? Allah punya. Macam mana kita boleh kata kita punya jam tu, sedangkan diri kita pun bukan kita punya? Betul tak? Tu cerita dia. Saya pernah kena tanya soalan tu, macam tu kat saya jawab. Ada satu ustazah tu tanya, jam tu siapa punya ustaz? Saya punya lah. Habis tangan tu siapa punya? Tak, ya pula, tangan ni Allah punya. Habis kalau dah Allah punya, macam mana pula jam tu boleh awak punya? Awak pun bukan awak punya. Nampak tak? Nak bagi kita berfikir apa yang kita beli, apa yang kita pakai, apa yang ni. Tengok Iskandar Zulkarnain, dalam sejarah Islam dia adalah antara raja yang paling soleh dan beriman pada Allah. Dia kata, kalau aku mati nanti, pastikan yang usung jenazah aku tu tabib-tabib yang hebat-hebat. Itu pertama. Kedua, waktu kau usung jenazah aku ke tanah perkuburan, kau taburkan segala harta kekayaan aku, kau taburkan sepanjang perjalanan. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan tangan aku tu terkulai biar semua orang nampak. Ditanya, kenapa nak buat macam tu? Pertama, nak bagi tahu kat semua, hebat mana pun tabib yang usung jenazah aku tu, hebat mana pun dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Doktor pakar bawa lah, bayar 10 juta, 50 juta, paling kuat pun dia menangguhkan. Yang pakai dia kan brain dead kan. Di segi tu makna kalau cabut apa pernafasan dia tu, oksigen tu, adakah dia masih boleh hidup? Kalau tak boleh, maknanya ada tempoh dia. Ada family yang tak boleh terima hakikat, dia tahan 10 tahun 20 tahun pakai benda tu. Ada tak boleh terima hakikat sampai masanya mati. Masa mati kan. Macam mana? Yang kedua, tabur harta kekayaan aku tu untuk apa? Kau akan tengok orang semua berebut ambil harta tu tanpa mampu kau buat apa-apa, sebab harta kau tadi tak bawa masuk dalam kubur. Ada yang cakap, ni baju uniform saya ni, yang ni saya buat sendiri, yang lain tu semua memang orang lain tempahkan, so yang ni tolong kubumi dengan saya sekali. Tak dapat dah. Dan yang ketiga, kenapa nak biar tangan terkulai? Biar orang nampak. Macam mana kamu lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan terkulai layu di tasik madu Fauzal Latif kan, terkulai. Bak kata orang KL tu, masa dah time. Masa dah time, dia kata kan, dah sampai kan, tak dapat nak tangguh-tangguh dah kan, mati dia. Berapa kali kita, kawan kita yang sakit kuat, kita cakap apa? Itulah nak pergi tengok dia lah, dengar dia teruk dah, nak pergi tengok. Lepas tu petang tu, jadi tak pergi tengok, ngantuk pula. Besok lah, besok pergi tengok. Kita nak tengok besok, malam tu mati. Pernah tak jadi macam tu? Pernah kita tangguhkan, malam tu mati dia. Ayat dia, baru nak pergi tengok semalam, tak sempat tengok ayat kita kan. Itu cakap tadi, itu yang kalau bersin tu, kenapa bersin? Lepas tu kita, Alhamdulillah. Kenapa kan? Tanya koma, darah tak jalan, oksigen tu sampai ke otak dah kan. Dikatakan dekat Arash tu, daun, ada daun-daun pokok tu, daun nyawa kan. Bila meninggal dia daun tu pun gugur. Gugur. Dan waktu gugur tu terkena kat daun nyawa kita, tu yang bersin tu. Dia Alhamdulillah, buatnya besar daun tu, dia himpap dengan kita-kita jatuh tu. Yang mati tiba-tiba tu mati ya main-main. Iya
Tak tahu lah, tu bukan dalam kitab tu nenek saya cakap. Jangan salin pula tu contoh. Tapi betul lah, ada pandangan kata sebab itulah, sebab nyawa kita tu bersin tu cabut nyawa sekejap. Alhamdulillah. Patutnya jawab tu, yahdi wa yahdinakumullah, kan? Betul. Kena pula nasib baik, ya Allah, panjang nyawa Allah bagi lagi. Tentulah. Kita bukan milik sesiapa, tapi kita milik Allah. Kena terima hakikat kita milik Allah. Kan? Milik Allah. Kematian ni sepatutnya memberi kekuatan. Bila kita dah beritahu abang ni milik Allah, ayah pun milik Allah, kita sama-sama milik Allah. Kalau Allah cabut nyawa abang dulu, jaga anak kita baik-baik. Abang ikan. Tak ada. Dia kena cakap betul. Saya kena lakonkan bahawa dia real. Yang perempuan ni, abang, saya doakan abang panjang umur, insya-Allah. Belum puas lagi saya menikmati kebahagiaan ni bersama dengan abang. Kalau drama tidak tunjuk macam tu, mana episod story memang mati dah tu. Macam tu kan. Dia memang saja tunjuk macam tu. Ya. Yang penting sekali kita kena siapkan anak-anak kita, keluarga kita dengan persediaan agama tu. Tu sebab dia cakap, senang hati aku. Aku dah siapkan rumah seorang satu untuk anak aku. Lega. Jadi kalau aku mati besok, tak adalah dia orang tak ada rumah. Ayat dia. Betul ke tu jaminan anak tak ada rumah? Anak ada rumah, anak tak ada rumah. Mati mak dah mati, dia pun jual rumah tu. Dia sebenarnya tak nak pun rumah tu. Dia jual rumah tu, dapat duit, dia jual lipat, langsung tak ada rumah dah. Sama kan? Yang sebenarnya bukan harta material yang kena kita siapkan untuk anak kita. Dapat siapkan, alhamdulillah. Tapi sebaik-baiknya perlengkapkan dengan ilmu agama. Pelengkap dengan agama. Kedua, persediaan kematian yang praktikal. Maksud praktikal apa? Kematian aku besok, apa yang tinggal untuk keluarga aku, apa yang jadi. Itu sebabnya saya dulu masa saya mengajar debat, anak-anak murid debat saya di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM kan, atau antara anak murid yang paling taat sekali lah. Dalam banyak universiti itulah anak murid yang paling taat sekali. Ada satu lagi anak murid yang taat, UPNM, Universiti Pertahanan Nasional. Itu taat betul. Asal bunyi siren dia tinggalkan aku seorang. Kosong kelas tengah mengajar. Sebab dia kena berkawat kat bawah, ada roll call kan, kena turun bawah. Yang budak USIM ni cakap apa? Dia buat kajian tentang pesakit-pesakit kanser. Siapa yang ada saudara-saudara waris, kenalan, saudara mara, suami, isteri yang pernah meninggal sebab sakit kanser, pelajar USIM dah buat kajian. Lebih 90% pesakit kanser yang meninggal dunia, dia akan meninggal dunia pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok betul ke tak? Rajab, Syaban, Ramadan, Isnin, Khamis, Jumaat. Betul ke tak? Antara tu lah. Rupanya betul. Macam mana orang pesakit kanser ni dia meninggal hari dan bulan yang baik? Sebab dia orang ni diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia orang dah tahu lebih kurang dia nak pergi bila. Kadang-kadang doktor saya cakap lagi, kalau ikutkan saya tengok ni mungkin dalam 2 bulan lagi lah. Kalau dia boleh bertahan pun 2 bulan. Yang ni sebulan je lagi. So, soalan bocor. Kita ni perasaan ni kan lambat lagi. Lambat lagi ni. Macam tu kan. Dia dah tahu tu. Bila dah tahu, kalau kita lah dah tahu kita tinggal sebulan, apa kita buat? Kita bertaubat. Lepas tu apa kita buat dengan duit kita? Mak, ni 10,000 ni, 10,000, 20,000 mak dengan ayah pergi umrah nanti. Ni 20,000. 10,000 bagi ke Along itu kata nak pinjam, nak berniaga. Lepas tu yang lagi 20,000 ni mak pecah-pecahkan 1,000 mak bagi dekat masjid-masjid tu untuk wakaf. Ya mak mak bagi. Lepas tu yang balance lagi 500 mak tolong top upkan handphone. Tolong top upkan handphone. Kenapa pula? Dia nak telefon seorang-seorang nak minta maaf yang dia nak pergi. Bukankah itu kematian yang dicemburui? Orang yang marah dengan kita pun kalau dia telefon, aku mungkin insya-Allah tak lama lagi aku akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Aku akan mati insya-Allah. Kau maafkan aku ya segala kesalahan. Kita marah ni tadi ni. Dengar dia dah nak mati. Aku dah lama dah maafkan kau. Wah, sebenarnya malam tadi berdarah gitu tapi tak betul tak? Bila telefon tu semua orang maafkan dia clear. Bila kita minta maaf dengan orang, itu sebabnya minta maaf dan memaafkan ni mustahab. Minta maaf dan memaafkan
Ada satu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Ada orang tu dia tak nak minta maaf sebab apa? Aku pangkat lagi tinggi daripada dia. Hal pula aku minta maaf dengan dia. Contohlah kan. Satu. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Aku ni pak saudara dia. Aku ni mak saudara dia. Kenapa aku kena minta maaf dengan dia? Yang paling popular sekali. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Bukan salah aku pun. Itu paling popular. Tapi tak usah kira siapa pangkat lagi tinggi. Tak usah kira siapa lagi senior, siapa bapa saudara, mak saudara, anak saudara. Tak usah kira siapa salah. Tapi kena kira siapa mati dulu. Itu sebab minta maaf. Contohlah, bergaduh kan, kita salam dengan kawan kita. Kita duduk tangan salam ni. Aku minta maaf ya kalau aku buat salah silap apa semua dengan kau, aku minta maaf tau. Dia ikhlas. Yang seorang lagi dia cakap, yalah samalah dengan aku, tapi dalam hati dia tak maafkan. Okey. Maka orang yang minta maaf tadi, ikhlas tadi, selesai dengan Allah Ta'ala. Orang yang tak minta maaf, yang dalam hati tak nak maafkan tu, dengan Allah tak selesai. Tu saya beritahu. Tu sebab dia minta maaf je, tak usah kira. Muka tebal ke, ya Allah aku tebalkan muka aku, tak usah kira. Mana nak? Muka tebal ke muka terbakar? Mana nak? Terbakar dengan api neraka kan? Mana nak? Itu cakap tu. Iya. Itu sebab minta maaf. Kadang-kadang kita ni gemar kadang berkira-kira. Dulu boleh cerita lagi orang Melayu di satu ayat, biar dia merangkak minta maaf mengaku akhirat besok. Pernah dengar tak ayat tu? Dia minta kawan tu merangkak. Lepas tu tiba-tiba lah nama seorang ni, tiba-tiba lah namanya Puan Datin Halidah apa, tak nampak lah. Rosalina apa, betul. Tiba-tiba lah contoh lah. Tapi Muhammad Islam dia tak macam tu. Dia memang dia maafkan semua orang sebelum minta dah maafkan. Kita bila mengangkat minta maaf mengaku besok. Puan contohnya Rosalina lain lah ni, mengangkat minta maaf aku, tiba-tiba dia dekat akhirat besok lah. Ni contoh ni, ilustrasi. Malaikat pun baca Rosalina binti apa? Omar. Rosalina binti Omar dah boleh masuk syurga, silakan. Baru nak masuk, nanti dulu. Malaikat satu cakap, kenapa pula? Rosalina tanya, kenapa? Dulu masa kat dunia awak pernah cakap dia merangkak minta maaf dengan kau kan? Kau tunggu dulu sampai dia datang merangkak minta maaf dengan kau. Betul. Kita pun duduk lah tunggu. Kita pun tanya, berapa lama ni? Kawan tu kena seksa 1000 tahun pula. Allah lamanya tunggu. Jadi kenapa nak susahkan diri? Maafkan aja. Faham tak? Terutamanya makhluk bernama suami. Kau siap joli lidah, apa hal? Betul, orang perempuan senang masuk syurga, tak ada roblok. Orang lelaki banyak roblok dia nak masuk syurga. Samsul Amri Ismail kena tanya, jadi penceramah lu, macam ni semua kena tanya, tanggungjawab dia. Kau sebagai anak, macam mana dengan mak kau? Ni tak banyak soalan tanya. Ni anak perempuan kau ni tanggungjawab kau dulu, kenapa kau tak buat ni? Contoh kena tanya. Ni anak-anak kau ni tak settle. Ni isteri kau ni nafkah dia tak settle. Lepas tu dah habis nak kena lanyak habis ni. Rupanya ada pula mak saudara seorang yang belum kahwin, tak ada waris lain. Saya satu-satu warisnya pun kena jawab juga. Orang perempuan jaga suami je. I redha dengan you, settle. Tapi tak, tetap ni itu isu lain. Katakan perjuangan, dia katakan tu orang perempuan. Itu sebab bila Nabi tinjau waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi tengok dalam syurga, Nabi tengok dalam neraka. Nabi tengok dalam neraka ramai orang tahu lah, ingat tak tahu, baru nak share dah tahu punya. La ilaha illallah. Tapi macam tu kat perangai kan? Tu salah tu. Menyawab tetap menyawab, ada je menjawab kan. Lambat balik hal. La ilaha illallah. Tak tengah pakai uniform pula tu. Sound suami selambat, besar lambat nak hotel. Lambat balik sound suami macam tu. Wah, suami pangkat lagi tinggi tu. Lambat balik hal. Suami.
Abang tadi mengaji tadi. Ngaji baca pun berterabur. Lah sound suami. Iyalah abang tahu abang macam terabur sebab abang mengaji dengan imam ni. Ya, jangan tak tahu, jangan minum kopi sama dengan imam tu. Dah imam pun ni fitnah ni. Malam tu suami tu pergi masjid, imam tanya, malam ni nak ngaji lagi tak? Tak sampai abang. Dah kena sound malam tadi. Lunyai. Tunggulah sebulan lebih lagi, dah lupa-lupa sok baru ngaji balik ya. Malam tu lepas maghrib, lepas bagi salam tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu balik. Sampai rumah awal balik ni tak semayang ke? La ilaha illallah, tak semayang pula. Cakap tu orang perempuan tu betul. Orang perempuan ni dia punya mulut tu bisa kadang-kadang. Abang kadang lembut tapi bisa. Abang pergi mana tadi? Abang pergi KL saja. Oh ya ke? Abang bawa kereta mana? Abang bawa kereta tu lah. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? La ilaha illallah. Rasa kena tarah-tarah ni. Tahulah kereta tu nama dia. Dah loan lelaki tu tak lepas. Sound juga. Ajar anak-anak ni, ajar keluarga kita mengaji, bagi didikan agama, ajar dia tentang pengurusan kewangan, uruskan duit besok macam mana bila ayah dah tak ada, nak pergi umrah, nak pergi haji kan, nak pergi umrah kan, beritahu dah senarai ni, ini kalau ayah ini ada antara hutang-hutang ayah tak sempat selesaikan, nanti kalau ayah manalah tahu ayah tak balik ke apa semua, tolong tengok ni, kena amanahkan hutang tu ke anak, pesan. Nampak tak? Yang ketiga, renungi kenapa kita kena jaga kesihatan. Kontrol makan. Saya tadi, ya Allah Akbar, tengok makanan yang ada tadi, nasi lemak tu menggoda betul, tapi saya tahankan. Saya nampak air tu, ya Allah Ustaz, rasalah air kat sini, minta maaf, tak apa, saya minum air kosong je. Tahan. Sebab kita dah makin berusia ni, metabolisme badan kita pun dah kurang, kena kontrol. Nasi, gula, susu, tepung, 4 benda putih kita kena kontrol. Kalau boleh stop dulu. Makan benda-benda lain yang berkhasiat. Nasi, gula, susu, tepung. Yang paling susah nasi. Paling lama pun 2 minggu lah. Kalau kita tak tahan pun 2 minggu, lepas 2 minggu kita akan rasa okey, dah biasa dah takkan nasi, kan sayur je kan, contohlah kan. Sekali boleh lah makan 2 minggu lepas. Tapi kalau lepas 2 minggu, kalau kita makan nasi balik, badan kita akan cepat naik daripada biasa. Saya last makan nasi malam tadi kat Melaka. Maknanya baru start lah hari ni. Aduh, cerita macam dah lama ayat ni kan. Dulu masa saya dengan masa ada TV Hijrah, dia taja saya pergi untuk kuruskan badan saya, kurangkan berat badan, sebab blazer TV Hijrah tu dah tak muat. Wahal tempah pakai tailor istana tu kan. Jadi dia pun bagilah bayar 12 sesi pergi dekat gymnasium tu kan, pergi gym kan. Pergilah tu ni pagi makan apa tau, bangun pagi makan, kalau siapa nak amal boleh amal, salad dengan apple hijau tu kita gaulkan, potong-potong apple hijau kan, dimasam-masam kan dengan salad, gaulkan, makan packing kan, pack kan masuk dalam fridge. So pagi makan 1 pack, minum air kosong. Nak minum air manis boleh pagi sekali je, itu pun jangan manis sangat, biasa je, sekadar untuk tenaga. Tapi saya pagi pun minum air kosong dengan tu. Kemudian pukul 10 makan pisang 2 biji, nak bagi tenaga. 2 biji tau, bukan 2 tandan. 2 tandan tu dah kanan borok dah tahu dia 2 biji je. Lepas tu pukul 12 masuk gym. Tu dia lanyak tu betul. Siapa yang menipu instruktor tu, dia kata saya tak makan apa-apa, tapi dia dah makan nasi lemak, percaya keluar balik masa tu. Memang muntah keluar balik apa kita makan pergi tadi. Tu saya memang jaga betul. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 5 makan ikan dengan ayam yang dibakar sahaja. Ayam dengan ikan yang dibakar tu, bakar dengan olive oil, minyak zaitun, kalau boleh mahal. Kalau nak makan ikan pun ikan salmon paling baik sekali, bakar. Lepas pukul 5 kalau lapar juga, pukul 6 tu lapar malam, makan buah yang dapat lepas ceramah.
Oh tak ada. Saya rasa biasanya memang buah lah. Biasanya macam tu. Potong kan. Ni kalau dah ready buah mau ditukar kejap gini. Tapi memang buah lepas tu. Saya cakap dengan mak saya, mak kena macam ni. Tahu mak saya cakap apa? Kau berhenti lah jadi orang tu. Payah buana hidup kau. Bila mak saya cakap macam tu lah, so saya makan nasi balik. Itu lah kan. Saya dengar cakap mak saya. Tu lah kan. Kemudian kan kesihatan jaga kesihatan kan, macam yang dalam bidang yang uniform ni tak risau kan, askar ni dia bawa jalan pokok daripada tadi saya dengar daripada penginapan memang jalan kaki datang sini kan. Saya nampak kan, tapi kena jaga, memang kena exercise dia tu. Sebabnya kalau kita paling tidak pun kita melompat jaga rumah, lompat bagi keluar peluh kan? Sebab bila kita berpeluh toksin akan keluar menerusi peluh. Kalau kita tak exercise, toksin boleh keluar menerusi dua cara. Pertamanya jerawat, keduanya uban. Pilih nak yang mana? Dua-dua tak nak kan? Itu sebabnya exercise. Kan? Kemudian apa dia? Didik ahli keluarga kita semua hargai orang lain. Hargai orang lain. Maknanya bila orang tak ada, bila apa dengan orang senyum, ambil berat, simpati, buat bakti. Kan? Sebab apa? Itu adalah saham sebenarnya. Buat baik dekat orang, dia nampak kita buat baik dengan orang, kita nampak kita masuk bahagian korban, sedekah ke orang, jadi family tu teruskan. Dulu ayah dulu masuk korban, aku pun masuk korban, dapat saham ayah tu. Dulu mak dulu rajin sedekah ni hari Jumaat ni, kita pun sedekah juga Jumaat. Sebab hargai orang lain, fikir orang lain juga. Kemudian jangan besarkan perselisihan yang kecil, sebab kita tak tahu kita mati bila. Macam saya kata tadi, kita tak tahu kita mati bila. So sebabnya jangan dibesar-besarkan. Mudahkan perjalanan hidup orang. Mana kita mudahkan orang, mudahkanlah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Dan begitu juga kan, kematian inilah satu perkara yang pasti. Dan apakah amalan boleh membantu kita untuk menghadapi kematian? Apa amalan dia? Pertama yang kita boleh amalkan, apa dia? Bertaubat dan beristighfar setiap hari. Kalau tanya saya Samsuddin ada 4 amalan lah. Kalau tanya saya, yang pertama sekali selawat ke atas Nabi. Hari-hari kena buat selawat ke atas Nabi. Selawat ni apa? Selawat apa? Jangan risau pencamah kalau ditanya dia akan jawab balik semua soalan tu. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tanya, makcik selawat apa makcik? Makcik selawat apa? Menyaut seorang makcik tu. Nak ceramah lah. Tanya pula, dah kena marah pula aku. Tak boleh pula aku tanya. Di sound something tu makcik ni. Hui, terperanyat kena balik kan. Selawat ni adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Sekali kita selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita, makna mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Tahu tak kelebihan selawat yang besar betul? Tahu tak? Digambarkan dalam kitab Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Saiz malaikat ni, kepala dia sampai bawah arasy Allah, kaki dia sampai ke bawah dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah tutup bahagian timur bumi, barat timur. Bulu-bulu pada sayapnya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Saya nak tanya, besar ke tak besar? Itu dikatakan baru saiz malaikat Jibril, belum malaikat yang lagi besar lagi berkali-kali ganda. Dikatakan dengan saiz Jibril yang besar betul ni tadi, setiap kali anak-anak Adam berselawat kepada Nabi, berselawat pada Nabi, sekali je kita selawat, sekali tau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah akan memerintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah tu. Bila dia naik daripada lautan tu, dia kibaskan sayapnya, akan tertitislah satu titisan pada bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk tadi. Setiap titisan tu, itulah jumlahnya doa yang malaikat panjatkan untuk orang tu supaya dia diselamatkan dan diampunkan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga dengan tahap sekali selawat. Bayangkan hebat tak selawat tu? Dengan tahap itulah Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang yang paling kedekut adalah bila dia sebut nama aku dia tak selawat. Kedekut nak tak nak ke? Tu macam tu kelebihan dia. Tu tajuk lain lah. Nanti masa maulud nanti saya akan bawa balik tajuk tu. Maknanya kena panggil lagi lah. Okey. Tu
Itu pertama. Yang kedua, istighfar. Hati kita tak tenang sebab banyak dosa, melainkan ada siapa yang berani angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, sampai setakat bulan 7 ni memang belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Angkat tangan pun berdosa dah sebab tak sedar diri. Dosa kan. Tadi mengumpat tadi, saya maafkan dah. Bukan saya tak dengar tadi masa saya jalan tadi, saya buat tak dengar je tadi. Tinggi kan, saya dengar tadi tu, saya dengar, saya maafkan dah. Bila duduk kan tadi macam ni, dalam TV nampak tua kan, kau hajar betul-betul, satu pun saya maafkan juga, tak ada masalah tu, dah biasa kan. Jadi kita semua ada dosa. So cara dia istighfar. Manusia yang paling sombong, habis bagi salam lepas selawat terus bangun, dia tak istighfar langsung. Istighfar. Sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah, macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu satu. Atau astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Siap minta taubat sekali. Astaga, Nabi tak ajar. Astaga, itu Nabi tak ajar, tak dapat pahala kan. Astaghfirullah paling so berapa kali nak buat? Berapa kali nak buat sehari? 1000 kali. Kenapa 1000 kali? Ni saya beritahu contoh contoh. Kita buat ni lepas subuh 200. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita buat 200, tak sampai pun 2 minit. 200. Lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Tak dapat 1000 sehari. Bila dapat 1000 sehari, katalah dosa ini berapa? Katalah dosa ini berapa banyak dosa ini? Katalah berapa nak bagi? Beranilah bagi lebih kurang lah anggaran. Berapa nak mencakap? Lebih kurang lah 500. Banyak betul dosa itu ya, 500. Contoh lah, mengumpat apa semua, marah, melawan semua kan. Katalah 500. 500 satu istighfar padam satu dosa. Selain daripada dosa mensyirikkan Allah ya, padam satu. Tapi ada balance lagi 500 ni. Macam mana? Maka malaikat akan sebab buka muka surat semalam, buka muka surat sebelumnya, dan padam lagi mana. Itu mustahak istighfar. Itu kedua. Yang ketiga, letakkan hati Quran dalam hati kita. Apa hati Quran? Dah koma dia balik. Apa dia hati Quran? Surah Yasin. Masalahnya kita baca Yasin bila? Khamis malam Jumaat. Buatnya Khamis malam Jumaat ada hal, memang tak baca lah minggu tu. So nasihat saya, cuba amalkan 1 hari sekali baca. Antara maghrib dengan isyak tu baca Yasin. Dan kalau ada apa-apa hajat, ni nak beritahu rahsia, surah Yasin. Nak dengar tak? Kalau nak dengar, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Oh, dah macam dalam TV dah, saja. Tak, lepas ni, jap. Saya habiskan dulu. Yang ketiga surah Yasin. Yang keempatnya perbanyakkan haukil. Haukil ni ada bukan khazanah daripada syurga, yang biasanya kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau dalam pandangan, ingat tak peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim kan? Kita tahu jumpa Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim kata, apa Nabi Ibrahim cakap? Aku tak pernah tengok umat yang paling masakin sekali umat kau lah. Tak pernah aku tengok umat paling miskin, umat kau lah wahai Muhammad. Miskin. Kenapa pula? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Mengaku tak mengaku? Umur dah lah tak panjang, tapi pemalas beribadah. Mengaku tak mengaku? Mengaku. Alah, semayang pula kadang-kadang kan.
Kalau jumpa ustaz tu, ustaz boleh tak ustaz bagi amalan yang ringkas-ringkas sebelum kita amal? Mana kau minta yang panjang, minta yang pendek, minta yang pendek, saya senang aja kan. Biasa macam tu. Sebab kita ni malas. Tapi umat akhir zaman, kelebihan Nabi Muhammad, amal sikit pun dapat banyak sebab umur kita tak panjang. Jadi Nabi Ibrahim kata, kau suruh umat kau tanam tanaman syurga ni. Tanam tanaman syurga, itulah dia haukil tadi. Itu sebenarnya khazanah pada syurga yang dapat pada umat Nabi Muhammad yang amalan ni. Sebelum umat Nabi Muhammad tak dapat pun ayat la haula wala quwwata illa billahil azim ni. Tahu. Jadi amalkan. Dalam satu riwayat kata, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Mana-manalah buat. Okey. Jadi 4 amalan ni kita boleh amalkan. Pesan pada ahli keluarga kita. Dan ini juga untuk bantu kita berjaya dunia akhirat. Campur yang tadi yang saya kata tunggu selepas ini itu tadi surah Yasin. Kalau siapa ada hajat apa-apa, amalan memang keluarga saya memang tak pernah tinggal tu. Kalau kita baca Yasin, kalau ada hajat apa-apa sampai ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, baca ulang 3 kali. Baca Yasin tu sampai situ baca 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. 3, 7, 11, 21. Pilih mana-mana. Sambil baca tu salamun qaulam mir rabbir rahim, minta nak apa? Mintalah nak apa? Tapi janganlah sebut salamun qaulam mir rabbir rahim coach. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Bonia. Tak ada. Dia kan jam tu dah dalam hati je. Dalam hati minta nak apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dalam hati Allah dengar doa kita. Jadilah suami aku ni sihat ya Allah, bagilah anak aku berjaya ya Allah. Minta semua dalam tu. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kan kita puji Allah masa tu. Dan sampai ayat iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iza arada syai'an ayyakula lahu, sampai hu je merujuk pada niat kita tadi. Tak payah ulang balik yang kita minta tadi tu. Kan iza arada syai'an ayyakula lahu. Ingat kun fayakun kan. Kun fayakun, kalau Allah Taala kata jadi, jadilah. Tu antara dia. Dan ada satu ayat untuk orang lelaki. Tu nanti kemudian lah saya bagi. Dalam surah Yasin ada satu ayat untuk lelaki. Kalau dia baca ayat tu sambil dia tenung mata isteri dia, isteri akan dengar cakap dia. Tapi kalau isteri dia jegil balik dan hilang ayat tu, tak jadi. Dia tak jadi. Jadi orang perempuan hati-hatilah kalau suami pandang sambil kumat kamit mulut tu. Apa? Tak ada, hilang ayat tu, tak ada. Kan macam tu kan, macam itulah. Parah tu kan. Jadi istighfar ni kita mohon ampun. Nabi sendiri pun istighfar 70 kali sehari. Sahabat dulu istighfar berapa kali sehari? Nabi 70. Dengan tahap Nabi tak ada dosa. Para sahabat dulu kurang-kurang koman pun 70,000 kali sehari. Kita imam baru lebih 3 dah bising. Masuk ke lembah astagfirullahalazim, panjang nak istighfar. Yang seorang tu bila lah nak mati imam ni lah, teruk tu imam dia punya doa tu kan. Janganlah macam tu, sian imam kan. Kadang-kadang kalau tak sebab tu tak tahu lagi kita buat masa bila kan, sendiri banyak-banyak kali. Tu dia. Yang kedua, perbetulkan solat kita dan cuba untuk khusyuk. Perbetulkan solat. Ada satu hamba Allah ni kan, satu hamba Allah ni dia pencen pangkat tinggi tau dekat Putrajaya. Pencen ketua pengarah. Dia punya pencen bercakap lah belah-belah ribu kot kan. Kan. Lepas tu dia balik kampung, dia jumpa imam, dia kata dia nak belajar solat. Selama ni dia tak tahu solat, dia ikut-ikut aja. Mungkin ada yang cakap dah tua pun nak belajar. Tak. Sebenarnya kita kena faham, jangan-jangan dia dah tua nak belajar ni, solat dia lagi baik daripada kita yang perasan elok ni. Cuba kita perbetulkan solat kita. Tengoklah orang kat Allahu Akbar macam ni. Perempuan dalam telekung tu lagi lah, tak cenia-cenia ke mana tahu kan. Belajar kan. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama mesti dengan ilmu, yang kedua mesti ikhlas, yang ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai,
Dan keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Saya ulang balik, pertama mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut dia, kena belajar. Yang kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan. Dia patutnya lagi dia beribadah lagi baik, bukan jadi lagi teruk perangai. Macam tu gak menipu orang. Semayang ngumpat macam tu gak lajunya kan. Semayang nombor ekor jalan juga, nombor ekor main. Yang keempat tu tadi, niat. Inna a'malu bin niat. Yang tu pun tak sempat nak cerita sekarang. Maknanya kena panggil. Dah 2 ceramah dah. Kena panggil lepas ni. Okey, kemudian bila tengok tadi, bila kita tengok betulkan solat kita dan cuba untuk khusyuk. Khusyuk ni apa maksudnya? Khusyuk ni bukan sampai tak sedar diri. Tak. Macam masa kita tengok drama perempuan itu kan. Kita tengok. Saya tak tengok, orang share dalam TikTok. Tapi kalau kita tengok TV, tengok cerita Hindustan lah. Tengok cerita yang kita suka lah kan. Kan kita tengok macam tu. Lepas tu kan anak lalu depan. Kan dengan kita kan. Kadang-kadang kita tolak dia macam ni. Tu khusyuk lah tu. Maknanya penumpuan pada Allah Ta'ala tu lebih daripada yang lain. Dan salah satu caranya sebelum nak solat tu, kita nak solat ni, ya Allah, Kau lah yang Maha Berkuasa dalam menggunakan perasaan cinta di dalam hati manusia, maka Kau kurniakanlah perasaan cintaku kepadamu ya Allah dan kepada Rasulmu ya Allah. Mudah-mudahan aku khusyuk dalam solat ini ya Allah. Boleh? Tapi janganlah sebut kuat-kuat. Ya Allah, Kau lah Maha. Orang nak semayang hal ni kan. Tak. Maksudnya dalam hati, Allah kurniakanlah perasaan. Tapi orang perempuan biasa memang saya nampak lah, usaha orang perempuan nak khusyuk ni, ya Allah, nampak. Ya. Saya nampak orang perempuan macam tu lah semayang. Memang beria-ria sungguh. Kan? Tu sebab daripada pagi tu saya kata solat buat jemaah senang. Bila pagi solat berjemaah kan, kejut suami semayang sama-sama. Besok kita dah mati dalam kubur kan, anak kita solat yang, esok kita solat jemaah sama-sama nak. Tiba-tiba je, bukan apa abang ingat arwah ni dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah, mengalir tak pahala. Tu persediaan dia. Andainya aku mati sebelummu, nampak tak? Ya. Ini orang perempuan gemar bangun, dia lepaskan nyawa dia. Dia semayang tengok lelaki tidur. Allah. Lepas dia bagi salam kan, Assalamualaikum. Lepas tu dia lap tu, dia tengok muka suami dia dekat atas katil tu. Neraka lah orang tua ni, hamba sedapnya. Jangan macam tu. Kejut suami tu, abang bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Tahu? Kau mengejut ke mengajak ni tu? Habis payah sangat nak bangun ustaz. Kejut macam rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka. Api neraka kau ni bagi takut ya akulah. Takut pula dia tu dengan api takut. Bang api mana api? Bik semayang betul macam tu. Khusyuk solat paling senang. Salah satu cara nak khusyuk apa? Fahami apa ayat yang kita baca kan. Fahami ayat yang kita baca kan. Tukar-tukarlah ayat. Bezakanlah rumah kita dengan kuburan. Bila kita semayang kan, kita mengalunkan ayat suci Al-Quran. So bezakan rumah dengan kubur. Dari Abu Hurairah katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amalan yang mulia sekali dihisap seseorang pada hari kiamat mengenai ini ialah solatnya. Itulah ya. Kalau kita tengok pun pasangan yang bercerai hari ni statistik, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Setakat saya ceramah ni dah 2 pasangan bercerai. 3 bayangkan. Rekod tahun lepas 24 jam di Terengganu. Bukan orang Terengganu macam tu, tapi berlaku di Terengganu. Hari ni nikah, esok cerai. Yang terbaru, viral baru ni, dalam majlis pernikahan dia cerai dengan perempuan tu. Macam mana? Hantar dia punya mas kahwin RM22,222 dan 22 sen. Lepas kat nikah apa semua ni, tiba-tiba keluarga perempuan tu ada menjerit, hantaran tak cukup 1,000 ni, hantaran tak cukup 1,000.
maka dia lafazkan, aku ceraikan kau dengan talak 3 dekat depan semua orang. Bayangkan, pelik betul orang sekarang. Itulah, nikah ni bukan satu perkara main-main kan. Itu sebabnya kalau khusus kahwin, kita tengok di Brunei khusus kahwin, kita khusus kahwin berapa lama? 2 hari. Kalau khusus kahwin perdana, setengah hari kan. YB tu datang rasmikan, semoga berbahagia dunia akhirat, setengah jam, apa bono pun tak dapat belajar. Tapi di Brunei khusus kahwin 3 minggu. Dulu sebulan, sekarang dah tinggal 3 minggu ke 2 minggu. Cuti tanpa gaji sekali seumur hidup. Okey. Maknanya dia pergi, dia akan ajar teknik solat, dia akan ajar mengaji, dia akan ajar pengurusan keuangan, dia bagi motivasi, didik anak macam mana komunikasi rumah tangga. Baru betul. Ini kosongnya. Dia janji jangan tinggalkan air. Itu biar kering air di laut, terbakar seluruh hutan belantara. Untuk meninggalkan you, itu bukan air. Dalam masuk labor room, takut darah dah. Kesian bini seorang dalam labor room tu. Betul tak? Pangkat tinggi lah tu dalam askar tu. Takut teman bini dalam. Saya takut darah. Saya darah peluru saya okey. Muhammad ayat dia. Sebenarnya orang lelaki kena teman je isteri kat dalam labor room tu. Pandang, saya bagi tips, pandang muka. Pesan kat suami tu, pandang muka isteri je. Sebab tak pernah lagi orang perempuan beranak darah keluar kat muka, tak pernah. Sakit bang, kat muka keluar dah macam Pontianak apa pula dah kan. Tak ada. Ya. Dan firman Allah SWT, sungguh beruntung orang yang beriman, itu orang yang khusyuk dalam solatnya, orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan perkataan yang tidak berguna, orang yang menunaikan zakat, orang yang memelihara kemaluannya, dan seterusnya. Maknanya orang yang khusyuk dalam solatnya dan menjauhkan diri pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Amalan yang ketiga, andainya aku pergi dulu sebelummu, amalan yang paling baik, selesaikan hutang piutang. Jangan tinggalkan hutang, sebab belum tentu lagi ada orang lain yang akan bertanggungjawab atas hutang kita. Boleh selesaikanlah. Salah satu tanda akhir zaman, orang yang memberi hutang segan dengan orang yang berhutang. Orang yang berhutang tu macam tak ada apa-apa je. Elok dia tegur kita, lama tak jumpa kau, ni hutang aku ni. Elok dia kan, jom aku belanja kau makan ni. Belanja makan, hutang tak bayar ke ni? Sudahnya tengah makan dia, kita cakap, ni nak beritahu sikit lah, kau ingat tak dulu? Kenapa? Kan dulu masa kau pinjam duit aku dulu, yang masa apa yang kau nak pakai tu kan, ada ke aku pinjam duit kau? Yang tu tak tahan tu. Dia boleh tanya kita balik. Itulah salah satu tanda akhir zaman. Banyak lagi tanda-tanda akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul tak? Seorang-seorang pergi universiti, masuk asrama, tinggal kita, bergema rumah itu. Abang apa makan, pekak ke. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Duit makin banyak, ketenteraman jiwa makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pakai jam tangan mahal, tak pernah tepat waktu. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Hujung tahun lepas, penyakit baru sampai kat Malaysia, nama dia selsema tomato. Tak heran kau dengar, tomato selsema boleh jadi penyakit. Selsema tomato, dia menghidap sakit sendi, menghidap pada warga emas dengan kanak-kanak. Lepas tu tangan, kaki, kuku dan mulut dah habis dan nama penyakit sampai anggota badan. Sebab penyakit belakang cuping, penyakit bulu kening, agaknya betul lah. Penyakit semakin banyak. Nampak tak? Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Rakan di media sosial semakin bertambah, teman sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Air minuman banyak jenis, extra jos, tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur tembikai. Aku bantai tu, saya bunyi je.
Betul tak? Teman sejati makin tak ada kawan dia tu, betul tak? Betul tak? Apa lagi? Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Orang lagi suka percaya fitnah. Tu sebab kita jangan terbabit tau, jangan masuk saham. Boleh tengok dalam media sosial ada artis tu bergaduh ke bercerai ke, jangan komen lebih-lebih, macam kau faham sangat. Macam kau hari-hari duduk dengan keluarga tu. Sudahlah jantan, jadilah jantan bermaruah, lepaskanlah bini kau tu, apa masalah kau? La ilaha illallah. Iyai, sian betul. Mana ni rumah tangga tak ada masalah? Cukuplah kita. Tu sebabnya saya pesan pada pasangan artis tu pun, saya pesan kalau keluar pada mahkamah, wartawan tanya, wartawan memang akan tanya, tu kerja dia, tapi kita kena bijak. Macam mana kes tadi? Macam mana kes tadi? Okey, terima kasih. Terima kasih lah semua. Sabar tunggu kat luar. Cuma saya minta semua tolong satu perkara, minta tolong doakan kebaikan untuk kami lah, doa yang terbaik. Ya, saya tak ada nak komen apa-apa, tu je lah komen saya buat masa ni. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Itu je. Selagi mana perceraian belum dimuktamadkan, jangan kita membuka aib pasangan, sebab itu tetap kira aib dan berdosa. Macam tu je. Tak payah nak saya tak payah. Jangan. Tu je saya pesan tu. Dah lah orang lain yang buat, orang lain yang kena. Kan? Macam itulah. Okey, selesaikan semua hutang. Selesaikan semua hutang. Kemudian apa yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya dalam sabda Rasulullah SAW, roh seorang mukmin itu tergantung-gantung, yakni dihalang daripada pergi ke tempat yang mulia dengan sebab hutang-hutangnya, sehinggalah hutang itu dilunaskan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tanya balik siapa yang ada hutang tu, beritahu. Tu yang keluarga yang bagus tu, dia cakap Assalamualaikum semua. Jadi sebelum kita nak kebumikan jenazah ni, kita nak menuju ke tanah perkuburan, saya maklumkanlah kalau ada sesiapa yang ada kalau anda kata Allah yarham ni ada hutang apa-apa, minta tolong datang tuntutlah daripada keluarga, ya, bukan cari saya, ya, cari keluarga dia. Mak saya cakap tu, cari saya pun salahnya nanti kita arahlah pada keluarga dia tu. Dan kalau anda kata pihak tuan-puan boleh menghalalkan tu, saya lebih menghargainya. Terima kasih banyak. Macam itulah sebut. Jadi tulislah satu surat nak ingatkan, buat senarai hutang tu yang kita ingat. Kadang-kadang ada orang tu, contohlah kita nak cari, ada satu isu kita nak bayar hutang, Ustaz, kita tahu kita hutang dengan siapa, tapi cari orang tu tak jumpa. Macam mana buat pengumuman dalam media-media sosial, masuk dalam surat khabar, dah usaha dah, bayarlah berapa ringgit pun, kita dah usaha dah, kita dah usaha nak bayar, tak boleh, maka kita ambil amount tu, sebab kita dah buat usaha yang munasabah, Allah Ta'ala maha mengetahui usaha kita nak cuba bayar ni, maka kita ambil amount tu, sedekah, niatkan untuk orang tu. Contohlah aku dah usaha, kita pun niatlah hutang dengan orang tu RM10,000 kan? Kita pun masuklah dalam perkarangan masjid, nak bagi masuk duit RM10,000 dalam akaun tabung masjid, kita pun masuklah zrap RM10,000 ataupun bagi dekat imam, ini sumbangan saya sebab saya nak settlekan hutang saya dengan orang tu tak jumpa. Bila kita bayar aja, kita pun lega, tenang, imam pun baca doa, kita pun pakai kasut, keluar sampai kat pintu pagar, jumpa orang tu, lah kau sini rupanya, aku daripada dulu cari kau hutang, aku baru nak bayar, aku dah bayar kat masjid. No, aku nak duit aku, so bayarlah, kau nak lah bayar, kalau kau tergamak kau minta lah balik ke masjid. Tapi memang kena bayar, ya. Itu cerita dia. Okay. Sebab orang kata kita tak dapat jumpa, katalah orang tu mati, katakan meninggal dunia, at least ada manfaat untuk orang tu akhirat besok. Amalan keempat, banyakkanlah bersedekah jariah. Sedekah tak pernah miskinkan orang kan? Pada siapa yang sekarang ni, saya tengok muka pun ada muka saya baca tu tengah kusut sangat. Siapa yang gelak dia teruk sampai menangkup, memang tengah banyak masalah tu. Tu memang masalah tu. Tak adalah dia happy. Tak, cuma kalau ada masalah dalam hidup kita, cek balik bila last kita sedekah. Masuk Nabi pesan, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, termasuk selesaikan masalah, nak dimurahkan rezeki, jangan tinggalkan dua amalan ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan juga sedekah subuh.
Solat sunat 2 rakaat. Bila masuk je waktu subuh tu, Allahu Akbar, sebelum sembahyang subuh solat sunat dulu 2 rakaat. Pada solat sunat baru kita solat subuh. Kemudian sedekah subuh, ambil nombor akaun mana-mana masjid. Senaraikan dalam akaun, dalam phone kita tu dah ada senarai nombor akaun masjid-masjid. So kita transfer sah. Lepas tu dia punya bank Islam 05012021384212 pam. Lepas tu description, ada description, doakan saya kaya. Wah, cik. Amount RM1. Itu tak tahan tu. Tangan amount RM1 kan. Macam tu lah. Tak apa. Esok tu RM1 sebab Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Buat hari-hari. Ya. Tu sebab jangan tidur sampai tengah hari. Masalah jangan. Kemudian yang kelima. Dan tidur. Sebelum tu yang sedekah tu kita boleh bagi kat mana-mana lah, bagi dekat masjid, bagi dekat pusat tahfiz, bagi dekat pusat pengajian, bagi untuk orang pembinaan surau, pembinaan masjid, kita boleh buat kan. Ikhlasnya sedekah dapat meringankan kesusahan, harta orang bersedekah tidak akan berkurangan. Malahan Nabi juga sebut bala dan musibah, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Sebab kena rajin. Itu sebab orang tua dulu kalau dia naik kereta nak balik kampung, nak pergi mana, musafir, dia akan singgah dekat masjid atau surau yang pertama dia jumpa, dia bagi duit kanan, pergi masuk duit dalam tabung masjid, baru dia jalan. Sebab apa? Dia yakin dia akan dapat melindungi perjalanan dia. Dengan sedekah akan terhindar daripada bala dan umur diberkati serta menjadi panjang. Merahsiakan sedekah akan menghilangkan kemurkaan Allah kepada kita. Amalan kelima, sebarkanlah ilmu yang bermanfaat. Hari ini dapat ilmu, share, kongsi. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Macam tu je. Bagi sebarkan maklumat. Macam hari ni kan ada yang dia ada yang record sikit apa saya cakap kan. Dia dah record sikit tu, faham? Dia buat apa? Dia masukkan dekat dalam media sosial, dia share. Ni antara pesanan Ustaz Samsul depan. Contoh lah kan. Lepas tu ada orang pula share lagi. Orang tu share lagi. Mengalir pahala. Kan? Jangan ambil yang kakak-kakak je. Ambil yang poin-poin tu. Ya? Bagi ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya barang siapa berjalan di situ yang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menyediakan perjalanan untuknya menuju ke syurga Allah. Amin. Mudah-mudahan. Okay. Kemudian yang seterusnya, apa yang kena ada? Mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Jangan ajar anak dengan duit saja. Tapi ajar anak tentang agama, suruh dia mengaji. Seorang ayah dikata derhaka kalau berlaku 3 perkara. Pertama, kegagalan memberikan nama yang baik-baik untuk anak, ayah tu dianggap derhaka. Kedua, kegagalan untuk menyediakan ibu yang baik untuk anak tu, ayah itu ayah yang derhaka. Mana cari isteri yang baik, didik isteri jadi baik. Yang ketiga, kegagalan mendidik anak dengan ilmu Al-Quran, juga dikatakan ayah yang derhaka. 3 ni, ingat. Didik anak menjadi anak yang soleh. Begitu juga seterusnya, meminta maaf kepada orang yang melakukan dosa kepada mereka. Minta maaf. Itu sebabnya, ingat tak kisah ni sikit lagi, saya faham tu muka-muka cara tenungan tu saya faham. Kejap. Bila Nabi duduk di Masjid Nabawi, tiba-tiba masuk seorang lelaki. Nabi cakap kepada para sahabat, tu lelaki tu ahli syurga. Hari lain terserempak dekat pasar, lelaki tu ahli syurga. Hari lain tersempat kat tempat lain, nampak tak orang tu? Kenapa? Lelaki tu ahli syurga. Nabi beritahu kat para sahabat. Para sahabat dah tak tahan, dia pergi ke rumah orang tu. Dia pergi dekat rumah orang tu. Dia kata, boleh tak kami nak menumpang tidur kat rumah kamu? Kami tak ada tempat tinggal. Boleh tidurlah, tapi rumah tak ada apa-apa pun, tak ada masalah. Dia pun tumpang. Masa tumpang tu tak kerja, mengintai. Dia tinjau tengok dia buat apa. Yang dikatakan ahli syurga tu, tengok semayang macam biasa, makan macam biasa, tidur macam biasa. Apa lebih dia? Kemudian selesai 3-4 hari tinjau tak dapat apa, akhirnya dia mengaku, minta maaf, kami sebenarnya nak mengintai kamu, kami nak tengok apa amalan kamu. Kenapa pula? Sebab Nabi sebut kamu ni adalah ahli syurga, boleh tak kongsi dengan kami apa amalan kamu? Rupa-rupanya dia kata apa? Tak ada apa pun amalan saya, cuma seingat saya ada 3 perkara yang saya buat sebelum saya tidur. Apa dia? Yang pertama, sebelum saya tidur, saya tak terlupa niat untuk maafkan semua orang. Satu, sebelum tidur maafkan semua orang. Yang kedua, sebelum saya tidur saya niat, kalau aku hidup lagi esok,
aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku niat tak nak dengki dengan semua orang. Sebabkan 3 niat ni sebelum tidur, dia dikatakan sebagai ahli syurga. Jadi ini tak, sebelum tidur kau siap kau besok, kau siap kau, dah lama aku simpan. Yang cakap tu mati dulu, tak bangun esok macam mana kita tahu kan? Iya, itu sebabnya jangan jadi kita maafkanlah kan, tidak perlu tunggu hari raya kita mengumpatnya, fitnah, sakitkan hati orang, ambil hak orang, terambil hak kan. Maka mana yang boleh pulang, pulangkan, mana boleh maaf, maafkan. Anak, segeralah memohon maaf kepada kedua ibu bapa. Isteri, segeralah meminta maaf, minta ampun pada suami. Anak murid, segeralah minta ampun kepada guru. Hendaklah mohon maaf kepada saudara mara, jiran, tetangga, sahabat handai, rakan sekerja, semua minta maaf selalu, minta maaf ya, kerana Allah akan mengampunkan dosa yang dibuat kita kepada Allah, tapi dosa sesama manusia hanya boleh selesai dengan kemaafan ya. Amalkanlah perkara-perkara ini untuk mengelakkan kita apabila bertemu Allah di alam barzah nanti, kita terseksa, kita tertangguh kan. Ajal maut ini adalah rahsia Allah. Sakit bukan bermakna ajal dipercepatkan, sihat pula tidak bermaksud kita ni yang bahawa kematian itu dijauhkan ya. Belum tentu lagi. Orang yang kaya pun boleh mati, orang miskin pun boleh mati. Orang yang tak nak mati pun mati, orang yang nak mati pun tentu mati ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mendengar pada hari ini ya. Saya faham tu cara-cara kalau tenung macam ni kan, tenung contoh, lepas tu dah beralih-alih tempat duduk tu, satu mesej yang jelas satu. Bila saya pandang ni baru dia beralih tempat duduk, pandai dia, dia tunjuk tu waktu saya tengok dia tu mana tu mesej yang jelas lah. Apa-apa pun jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Hidup dalam dunia jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Dan sesungguhnya suatu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ingat tu. Tenang-tenang di laut, sampan kelok balik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.